Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah binti Saidi, nombor matrik 033058. Saya daripada ISM Usuluddin Counseling semester 7. Okey, insya-Allah hari ini saya akan membentangkan tajuk as-sahwu was-sukru. Okey, pertamanya kita lihat kepada makna as-sukru dan as-sahwu. Apakah maksud di sebalik perkataan as-sahwu dan as-sukru? Okey, as-sukru ni adalah rasa kasih yang sangat kuat terhadap Allah. Manakala as-sahwu pula memiliki kesedaran dan tumpuan terhadap Allah. Okey, kita lihat perbahasan yang lebih terperinci mengenai as-sukru. Okey, as-sukru ni orang yang terlalu asyik, kasih dan cinta kepada Allah sehingga tidak mampu untuk memikirkan perkara selain daripada Allah. Okey, contohnya orang yang melakukan ibadah kepada Allah semata-mata tanpa memikirkan hal keduniaan. Okey, seharian dia melakukan ibadah hanya kepada Allah tanpa memikirkan hal keduniaan, maksudnya tanpa memikirkan harta dan sebagainya. Okey, orang yang mengalami keadaan ini kita namakan as-sukru. Okey, seterusnya kita lihat perbahasan yang lebih lanjut terhadap as-sahwu. Okey, as-sahwu ni iaitu orang yang memiliki kesedaran atau tumpuannya terhadap Allah atau ingatannya yang sempurna terhadap Allah. Okey, seseorang tu dia sedar bahawa diri dia ni adalah seorang hamba yang ditadbir oleh Allah. Okey, dia sedar bahawa dia ditadbir oleh Allah. Semua yang dia lihat dan apa yang berlaku di hadapannya itu adalah ditadbir oleh Allah. Dan dia melihat sumber pertama dahulu, iaitu asbab yang pertama iaitu Allah Ta'ala yang mentadbir semua makhluknya. Okey, orang yang berada dalam keadaan ini dia dipanggil as-sahwu. Okey, seterusnya kita lihat kepada jenis-jenis sukru dan sahwu. Okey, yang pertama as-sukru ni dia ada dua jenis, iaitu sukrul mawaddah dan sukrul mahabbah. Okey, sukrul mawaddah ni dia melihat nikmat kebesaran Allah. Dia melihat kekuasaan Allah di sebalik ciptaan makhluk, di sebalik ciptaan alam semesta ini. Dia melihat nikmat yang Allah berikan. Dia melihat Allah yang mentadbir, Allah yang mencipta. Okey, seterusnya sukrul mahabbah ni asyik kerana cinta, kesan daripada melihat Tuhan tu yang mencipta segala sesuatu. Okey, sukrul mahabbah ni dia kesan daripada sukrul mawaddah. Apabila dia melihat nikmat kebesaran Allah, maka dari situlah wujudnya perasaan kasih dan cinta kepada Allah. Okey, seterusnya as-sahwu. Okey, as-sahwu juga mempunyai dua jenis, iaitu sahwu ghaflah dan sahwu mahabbah. Okey, sahwu ghaflah ni itu kesedaran dalam keadaan lalai. Contohnya kita tahu bahawa solat itu wajib dan kita tahu solat itu wajib dilakukan sehari 5 waktu. Jadi kesedaran dalam keadaan lalai ni maksudnya kita sedar bahawa benda tu wajib, tapi kita tak buat benda tu. Kita tak khusyuk dalam solat. Okey, seterusnya sahwu mahabbah ni kesedaran tentang kewujudan Allah yang mentadbir segala sesuatu. Okey, kita sedar bahawa apa yang wujud di muka bumi ni adalah Allah, daripada Allah. Allah yang mencipta, Allah yang mentadbir. Itu semuanya daripada kekuasaan Allah. Okey, seterusnya kita lihat iaitu adakah sukru atau ghalabah ni kita boleh dicapai dengan usaha ataupun ikhtiar, ataupun benda tu merupakan kurniaan Allah. Okey, kita lihat beberapa pandangan. Okey, pandangan ulama daripada Taifuriyah ni, dia mengatakan bahawa proses ghalabah dan sukru itu boleh melalui proses takalluf, iaitu yang ni secara paksaan. Okey, dia kata ghalabah ni boleh secara paksaan. Okey, sabda Rasulullah SAW, ibku fa in lam tabku fatabku. Okey, menangislah kamu, jangan kamu gembira selalu. Hendaklah kamu menangis sentiasa. Maksudnya
apabila kita melakukan kesilapan, melakukan dosa, kita paksa diri kita untuk menangis. Kerana sabda Rasulullah SAW juga, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang meniru sesuatu kaum itu, dia sebahagian daripada mereka. Okey, daripada dalil ni lah yang menguatkan hujah, yang menguatkan pandangan ulama atau Suriah bahawa kita digalakkan untuk memaksa diri kita untuk untuk beribadah kepada Allah. Okey, apabila kita paksa diri kita untuk beribadah kepada Allah, lama kelamaan perasaan sukarela tu akan hadir dengan sendiri. Okey, seterusnya kita lihat kepada pandangan musannif. Okey, pandangan musannif ni dia mengatakan bahawa proses walabah ataupun sukru itu tidak boleh secara takalluf, tidak boleh secara paksaan. Okey, kenapa dia cakap macam tu? Okey, hujahnya dia kata kita tidak boleh memaksa paksaan itu, kita tidak boleh memaksa benda tu berlaku pada diri kita kerana paksaan itu akan menyebabkan masuknya syaitan dalam diri kita. Dia cakap apabila kita memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu perkara, untuk kita berada dalam keadaan as-sukru itu, jadi kita beribadah tu bukan kerana Allah, tapi kerana paksaan. Okey, bila kerana paksaan, apabila kita buat sesuatu perkara itu kerana paksaan, dia cakap syaitan tu mudah masuk dalam diri kita dan kita akan membuat kebaikan ataupun kita berubah ke arah menjadi yang lebih baik itu adalah disebabkan daripada tipu daya syaitan. Okey, seterusnya kita lihat kepada pandangan setengah ulama yang lain. Okey, ada setengah ulama mengatakan bahawa lebih afdal keadaan sahwu daripada as-sukru kerana as-sukru itu sendiri merupakan tempat munculnya kecacatan dan hilangnya kesedaran, maka ia dianggap sebagai kecacatan. Okey, as-sahwu perlu kepada as-sukru sebagaimana sukru juga perlu kepada as-sahwu. Okey, kedua-duanya saling memerlukan antara satu sama lain dan saling perlu berganding satu sama lain. Okey, seseorang itu perlu melalui proses sukru untuk sampai kepada sahwu. Okey, secara kesimpulannya, sukru ini adalah orang yang terlalu kasih, terlalu cinta kepada Allah sehingga dia tidak mampu untuk memikirkan perkara-perkara selain daripada Allah, sehingga dia tidak mampu untuk memikirkan hal-hal keduniaan. Okey, dan sahwu juga iaitu orang yang memiliki kesedaran atau tumpuan sepenuhnya terhadap Allah atau ingatan yang sempurna terhadap Allah. Okey, seseorang itu sedar bahawa diri dia adalah seorang hamba yang ditadbir oleh Allah. Dan seseorang itu perlu melalui proses sukru untuk sampai kepada sahwu. Maksudnya untuk sampai kepada sahwu tu, seseorang itu perlu terlebih dahulu melalui proses sukru. Okey, sekian daripada saya. Diharapkan semoga perbincangan saya, perbahasan saya pada hari ini dapat memberi manfaat kepada sahabat-sahabat di luar sana semua. Okey, sekian, terima kasih.